Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Okey, insya-Allah seperti yang dijanjikan. Sebelum tu, salam sejahtera, selamat pagi. Sekarang ni dah pukul 4 sempat selamat pagi. Selamat pagi, salam PKP, salam PKPB, salam PKPP kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada rakyat negeri Selangor. Salam PKP. Dan nampaknya PKP kita bersambung lagi. Episod PKP kita bersambung sehingga 4 Februari. Alhamdulillah, walaupun bersambung, ada setengah pihak yang berpandangan negatif dan sebagainya, tapi kita ambillah segala yang berlaku ada hikmah. Mungkin setiap keputusan yang dibuat oleh menteri ataupun pihak atasan adalah berdasarkan kepada kemaslahatan, masalah semua orang, bukanlah masalah mereka sahaja, tapi masalah untuk seluruh rakyat Malaysia khususnya. Dan insya-Allah kita doakan supaya pandemik ini berakhir dengan jayanya, insya-Allah. Sembaya Allah mengangkat berkat daripada kesabaran kita, berkat daripada patuhnya kita kepada pemerintah, iaitu patuh kepada SOP, patuh kepada SOP, lepas tu arahan dan sebagainya. Kemudian sekolah pun kita tutup, kita jalankan BDPR dan sebagainya. Itu adalah salah satu kita panggil usaha. Kita dah usaha, kita dah doa, dan last sekali kita tawakal. 3 aspek yang sebenarnya kita kena pegang. Kita dah usaha, lepas kita usaha kita doa. Tapi cukup ke kita? Tak, kita kena tawakal. Tapi usaha tu kena orang panggil sebanding, setaraf dengan tawakal yang kita nak kita nak harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so pagi ni bukan sesi tazkirah. So pagi ni sedikit taklimat berkenaan dengan diskusi maya. Okey. Bagi yang melihat, selamat datang, terutamanya kepada para ibu bapa Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, dan juga komuniti Sekolah Rendah Islam Umar Zaid dan Umar Zaid Center, insya-Allah yang melihat di FB Umar Zaid sekarang ni, selamat datang dan selamat pagi. Mungkin ramai yang baru lepas sarapan kan. Hari cuti ya. Lepas sarapan, tengah-tengah sarapan sambil tengok live, silakan, tak ada masalah. Tapi sambil-sambil tengok live tu, yang lihat live ni kalau boleh kongsikan bersama orang lain yang belum melihat live ini, supaya apa, manfaat yang kita dapat sebarkan kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat manfaat yang sama seperti mana kita dapat pada pagi ini. Okey, so sebab apa kita buat live ni? Seperti mana yang kita sedia maklum, insya-Allah, seperti mana semalam kita sedia maklum bahawa kita ada teaser daripada saya sendiri berkenaan dengan diskusi maya. Okey. Diskusi maya ni adalah salah satu e-learning, platform e-learning ataupun e-pembelajaran yang kami gunakan di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, terutamanya khususnya kepada para murid kita yang mendaftar, para ibu bapa yang mendaftarkan anak-anak mereka ni ke dalam sekolah ke Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, dan automatically menjadi komuniti Sekolah Rendah Islam Umar Zaid ataupun Serius. Jadi selamat datang ke komuniti Serius. Dan insya-Allah segala mungkin ada persoalan ataupun yang berkaitan dengan sekolah, boleh komen di bawah. Insya-Allah saya ada beberapa staff-staff saya yang melihat, mereka akan cuba untuk jawabkan. Dan sekiranya ada cadangan, minta maaf, ada cadangan ataupun ada penambahbaikan yang boleh kami buat sepanjang live ni ataupun sebelum-sebelum ni, mungkin ada penambahbaikan daripada para penonton sekalian, ibu bapa yang mungkin ibu bapa pun penonton mungkin ada anak-anak murid maklim yang menonton sekarang ni kan. Selamat pagi, boleh ucapkan.
Tahniah diucapkan kerana siap dah bangun pagi walaupun tak ada kelas kan. Dan yang menonton mungkin ada sebarang cadangan, penambahbaikan yang boleh kita buat untuk kita sama-sama bantu anak-anak kita ni dari segi pembelajaran. Okey. Sebelum tu, untuk pengetahuan semua, pendaftaran untuk Sekolah Rendah Islam Al-Zaid ni masih lagi dibuka. Jadi mana-mana ibu bapa yang mencari kelas agama online di sekolah rendah Islam ataupun yang mengajar agama online, insya-Allah kami di Sekolah Rendah Islam Al-Zaid sedia membantu tuan-tuan dan puan sekalian. Dan sekiranya tuan-tuan nak lihat bagaimana kami menjalankan kelas, boleh melihat di Facebook Al-Zaid. Kami ada sebelum ni kami ada menjalankan kelas, dan baru-baru ni kami ada posting mungkin kaedah yang kami gunakan. Ada sebelum ni saya unboxing pen tablet dan sebagainya. Pen tablet tu adalah salah satu device ataupun kita panggil device apa bahasa Melayu, alatan. Alat untuk kita gunakan sampai matlamat kita apa, untuk mengajar online. Mengajar online apa? Kelas agama online Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Okey, so kembali kepada topik kita tadi, panjang banget. Dah berapa minit kan? Okey, so kembali kepada tujuan asal kita buat live pagi ni adalah untuk kita buat sedikit taklimat kepada para ibu bapa, tuan-tuan dan puan sekalian yang mendaftarkan anak-anak. Seperti mana yang kami janjikan, kami akan berikan akses kepada e-learning kami. E-learning yang kami buat sendiri di Sekolah Islam Al-Zaid. Okey, sebab apa kami buat e-learning sini? Supaya apa? Supaya segala nota-nota, mungkin segala video-video dalam sesi pembelajaran, semasa sesi pembelajaran kami akan rakamkan. Sepanjang sesi itu kami akan rakamkan. Dan sekiranya anak-anak muallim, anak-anak muallimah yang nak melihat kembali bagaimana suasana, bukan setakat boleh tengok nota saja, tapi boleh tengok video. Video yang kami rakamkan sambil dia buka nota yang dia dah belajar, dan sambil tu dia tengok kembali situasi dalam kelas tersebut. So dia dapat 2 in 1. Video, ada konten video dan juga konten penulisan. Dan itulah sebenarnya pendidikan sekarang. Mungkin orang kata susahlah kena ada bersemuka. Sebab apa? Bersemuka ni kita boleh melihat depan. Apa bezanya dengan video? Bezanya sangat-sangat ketara, tapi disebabkan berlaku pandemik COVID-19 dan sebagainya, dan masalah-masalah yang berlaku sekarang ni, kekangan yang berlaku sekarang ni, kita kena akur dan kita kena pandang ke hadapan, dan kita kena matang dengan segala ujian, segala orang panggil istilah dia, ujian kekangan yang berlaku sekarang ni. So kita kena berpandangan ke hadapan, kita kena terima. Macam mana pun kita kena terima. Mungkin ada mungkin di luar sana para pendidik baru lagi, yang baru lagi berjinak-jinak dalam teknologi ni, tak ada masalah. Cuba. Dan mohon pada ibu bapa sekalian, mohon kita sama-sama support pada guru-guru ni. Sebab apa? Mungkin tahun lepas, mimpi ngeri tahun lepas, para ibu bapa risau. Sebab apa? Kata ada PDPR kan, kata ada belajar secara online, tapi ada sekolah-sekolah yang tak buat. Tapi sekarang ni disebabkan yang berlaku tahun ini, so kita kena buat macam mana pun, kita kena usaha buat macam mana pun. So mana-mana para pendidik yang ada ini saja nak buat, kita kena ucapkan tahniah, terutama daripada komuniti masyarakat yang tergolong dalam kalangan ibu bapa, khususnya anak-anak yang ibu bapanya hantar anak-anak kepada sekolah tu buat kelas online. Kita kena memuji usaha mereka, walaupun sedikit, walaupun susah sebenarnya. Sebab apa? Online ni berbeza dengan bersemuka kan. Kita nak jaga anak-anak, biasalah anak-anak sekolah rendah ni, kalau sekolah rendah lah, kalau sekolah menengah ni dia tak ada masalah dari segi nak duduk di hadapan laptop kan. Kalau anak-anak sekolah rendah ni duduk setengah jam pun, ya Allahu Akbar kan, susahnya kita nak kawal. Tapi sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita kena faham, kita kena bantu sama-sama dengan para guru, para pendidik ni. Sebab apa? Mereka pun tak biasa, mereka pun baru lagi. Sebab apa? Bukan setakat ibu bapa pun baru, kita pun masih baru. So
kita janganlah condemn mereka. Maksudnya kita janganlah terus nak berikan kata-kata yang tidak melulu, yang melulu pula. Yang melulu kepada mereka ni sehingga mungkin semangat mereka daripada semangat nak mengajar online ni jadi tak semangat. Lepas tu menyebabkan anak-anak kita ketinggalan. Kalau boleh jangan begitu. Kalau boleh kita support dia, kita bagi positif. Mungkin ada cadangan, kita guna kata-kata yang baik supaya cadangan tu mereka lebih menerima dan sebagainya. Dan para pendidik yang menerima kritikan ataupun cadangan penambahbaikan yang diberi oleh para ibu bapa kena terima. Baik atau buruk kita kena terima. Sebab apa, kita pun masih belajar. Kita kena know your own look. Know your own situation. Kita kena tahu situasi kita bagaimana. Kalau yang memang dah power dari segi teknologi dan sebagainya, itu tak ada masalah. Mungkin mana yang baru-baru tu kita kena terima. Apa yang orang beri cadangan, kita kena ambil benda tu sebagai salah satu anjakan paradigma. Anjakan paradigma pada diri kita sendiri untuk kita ubah cara kita demi untuk masa depan generasi akan datang. InsyaAllah, moga-moga usaha kita ni, usaha para pendidik, usaha para ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka untuk join kelas online yang berhabis beratus ringgit, berpuluh ringgit, beribu ringgit mungkin, beribu ringgit untuk beli handset. Mungkin daripada handset tak ada, beli handset. Daripada kuota internet tak ada, dia beli modem, langgan internet kan. Lepas tu apa lagi, usaha, ibu bapa usaha. So sambil tu para pendidik pun kena usaha untuk apa? Untuk kita menambah baik cara pengajaran kita, PDPC yang kita jalankan secara online sekarang ni. Okay, lepas ni offline kita lagi bertambah baik. Sebab apa? Lagi baik, lagi bagus lah kan. Sebab apa? Kita dah online, kita dah tahu apa yang kita dah boleh buat. Dan bila offline kita kena lebih lagi daripada online. Sebab apa? Mungkin satu masa tiba-tiba tak tahu, mungkin insyaAllah amin, kita doakan sahaja supaya PDPC ni lebih kita boleh buat secara bersama, insyaAllah. Tapi sambil-sambil tu kena ikut SOP. Moga-moga dengan patuhnya arahan kita tu, seperti mana saya cakap tadi, patuhnya arahan kita kepada pemerintah, kepada SOP dan sebagainya, Allah angkat virus ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, so kembali macam mana mak ni banyak sangat bercakap ni. Okey, so kembali pada tujuan asal kita begini adalah untuk menerangkan tentang diskusi maya. Okey, sebelum tu mohon para ibu bapa yang melihat sekali lagi dengar tak suara saya, harap dengar insya-Allah. So mana-mana ibu bapa yang melihat ni boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang melihat. Mungkin salah satu orang panggil apa, sharing supaya mungkin sekarang ni ada guru-guru yang gunakan e-learning juga. Sekarang ni yang saya tengok Google Classroom, itu antara salah satu inisiatif yang sekolah-sekolah gunakan untuk e-learning. Tapi kami di Ummah Zaid menggunakan diskusi maya. Diskusi maya ni sama juga sistemnya dengan Google Classroom, cuma berbeza ini private lah, private kami sendiri. Diskusi maya ni kami buat sendiri. Okey, so di hadapan saya ada laptop kan. So sebab apa kita nak tengok kita nak tunjuk secara live macam mana penggunaan diskusi maya tu, so saya keluarkan laptop saya lah. Okey, so di hadapan saya ada laptop, ada mouse sebagainya. So kita nak kongsi screen. Okey, seperti mana yang boleh lihat di skrin, belah kiri tu gambar saya bawah kan. Itu gambar saya dekat atas tu adalah diskusi maya. Diskusi maya, dan diskusi maya ni kalau tengok interface dia punya bila buka je diskusi maya, saya refresh balik dia refresh lah. Okey, diskusimaya.com. Cari je type je diskusimaya.com. Jadi dia akan automatically keluar diskusimaya.com. /mock ni dia akan automatic lah. So boleh tengok. So ini dia punya apa mungkin muka hadapan silah dia. Dia punya orang panggil apa? Muka hadapan lah kot kalau Facebook tu bukan Facebook. Kalau Gmail tu dia punya main interface. Dia punya menu yes. Dia punya menu dia. Okey. So ini lambang diskusi maya DM. DM ni kalau sama tu dia makan.
Mana-mana yang tengok live ni, para parent dia mungkin duduk asrama, oh DM ni orang panggil dulu dia orang makan. Dia orang makan. Saya duduk asrama dulu, so DM ni dia orang makan. So ini bukan dia orang makan, ini adalah diskusi maya. Diskusi maya ni macam mana kita nak gunakan? Okey, macam seperti mana saya cakap tadi, diskusi maya ni kami akan sharing segala nota, segala video yang kami jalankan dalam sesi pembelajaran di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid secara online atau offline. Seperti mana kami pernah kenalkan di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid ni, kami akan jalankan transparent education. Bukan setakat kami buat live, malah kami rakamkan segala live tersebut dan kami akan uploadkan di diskusi maya. Mungkin bukan upload secara direct video tu, kami akan bagi link untuk dia tekan link untuk dia tengok video tersebut. Dan ini diskusi maya ni adalah khusus untuk para pelajar ataupun para tuan-tuan dan puan-puan, ibu-bapa sekalian yang mendaftarkan anak-anak tuan-tuan dan puan sekalian dalam Sekolah Rendah Islam Umar Zaid sahaja. Mungkin ada setengah kat luar sana yang melihat ini, mungkin ada para ibu-bapa yang mendaftarkan anak-anak dengan kelas agama online, bukan yang mendaftarkan dengan anak-anak ke dalam Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Minta maaf, ini adalah khusus untuk kami berikan special untuk anak-anak serius. Anak-anak serius anak-anak serius. Okey, so anak-anak serius sekalian, ini adalah diskusi maya yang muallim-muallimah nak kenalkan. Kita akan gunakan ini sepanjang PDPC kita pada tahun 2021 ni, insya-Allah. Okey, macam mana nak masuk? Okey, untuk setiap pelajar kami akan berikan username dan juga password. Okey, username dan juga password. Okey, macam mana nak masuk? Kalau tengok di bahagian atas ni ada login. Kita boleh login, tekan login. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dululah muka hadapan dia macam mana. Sebelum tu. Okey, dekat atas ni kita ada Villa jam fungsi, lepas tu sekolah atas talian, response and plus ability. Banyaklah dia punya. Kita ini namanya auto iklan bergerak. Iklan bergerak. So ini sekolah atas talian. Banyaklah kat sini. Antaranya ini kata-kata we cannot continue to do what we have done. You are the world that we are preparing our students for is different than the one we grew up in. Mungkin ada para bapa yang sekarang ni melihat, atau para bapa yang melihat sekarang ni, mungkin cara kita dulu berbeza dengan cara pendekatan yang kita berikan kepada anak-anak kita ataupun kita punya murid-murid kita, para pelajar kita pada sekarang ini. Sebab apa? Murid-murid sekarang ni bergelumang lagi dahsyat. Terdedah lah masa mudah dia. Bergelumang tu lagi dah. Bolehlah kita guna perkataan bergelumang supaya nampak lebih serius kan. Bergelumang dengan teknologi, bukan bergelumang dengan dosa. Dosa tu kita manusia, so dosa tu adalah salah satu benda lumrah. Tapi kita tak boleh nak buat benda tu sebagai salah satu, orang panggil apa, kebiasaan. Okay. So bergelumang dengan teknologi. Bila sebut teknologi ni, jalan sikit teknologi. Sebagai contoh apa? Biasanya dekat rumah ada apa? Ada TV. Ataupun sekarang ni basic lah, handset. Sekarang ni saya rakam pakai handset. Contoh handset saya sekarang ni, handset. Sebagai contoh. Handset sekarang ni kalau boleh semua orang kena ada. Adalah satu keperluan. Satu kehendak. Kehendak. Dia ada keperluan, kehendak. Dengan apa lagi? Saya ingat ada 3. Keperluan, kehendak, lagi. Saya tak ingat satu lagi. Kalau yang melihat ni tahu satu lagi apa, boleh tak komen kat bawah. Saya lupa satu lagi apa. Keperluan, kehendak dengan keinginan ni. Kalau saya tak silap, keinginan. Okey. Bezanya 3 ni, keperluan ni adalah satu benda yang semua orang kena ada. Bagi contoh rumah. Lagi apa? Rumah, bumbung, tempat tinggal, duit, wang dan sebagainya, wang saku dan sebagainya. Lagi apa? Kereta, motor dan sebagainya. Kalau tak ada kereta, motor lah keperluan kan. So, keinginan, keperluan, keperluan. Apa lagi? Seterusnya ni kehendak. Kehendak kita. Kehendak ni tak jelas ke suara? Tak jelas ke? Jelas tak suara?
Ada suara bis. Sekejap. Tak jelas suara. Sekejap tak jelas suara. Okey, jelas ke suara? Boleh jelas dengar ke suara? Sekarang ni jelas ke? Boleh komen tak? Ada bunyi bising. Alamak. Sekarang ni sekejap Jelas ke suara saya? Jelas ke? Boleh minta komen tak kat bawah? Tak jelas juga? Tak? Okey dah? Okey dah. Okey dah. Alhamdulillah. Okey. Ui, panjang-panjang tadi saya cakap tak ada siapa dengar minta maaf banyak. Tak dengar Alamak. Macam mana ni? Okey, tak apalah. Kita teruskan lagi dengan kita punya perkongsian pada hari ni. Orang tak dengar Allahu Akbar. Minta maaf banyak. Punya panjang saya cakap ni tak dengar. Aduh. Tak boleh macam ni. Kan? Okey, minta maaf ada masalah tadi. Okey dah okey dah. Okey. Cantik. Saya sebab sekarang ni kita live seorang-seorang kat rumah. So selalunya kita live ada pembantu kan. Tapi hari ni kita tak ada pembantu. So macam sembang dekat dalam WhatsApp je. Ni pun dia orang kata okey dah. Okey, cantik. Okey ya. Okey. So kita mula balik ulang balik daripada mula. Okey, kita buka balik diskusi Maya tadi. Mana diskusi Maya tadi? Okey, diskusi Maya. Diskusi Maya tadi. Okey, ini adalah bagaimana interface ataupun dia punya kalau kita buka diskusi Maya dia akan terpapar ni. Ada login, lepas kat sini kita ada menu home, kat belah kiri ni kita ada diskusi Maya punya logo sebagainya. So ini kami punya iklan. Ini slot jam kongsi. Slot jam kongsi. Slot jam kongsi ni kalau kita tengok dia ada masa-masa dia kan. Setiap hari Khamis Maklimah Azriza. Seperti mana yang kita sekarang ni tengah jalankan minggu per minggu, 3 kali seminggu kita akan jalankan slot jam kongsi bersama dengan para muklim dan muklimah di Ummah Zaid Center. Okey, so ini boleh tengok setiap Khamis petang 5.30, kemudian Muklim Afiq setiap Jumaat, kemudian saya promote diri saya pada hari Ahad. Kita buat hari Minggu lah. Sebab harap-harapnya hari Minggu ni panggil apa, kita tak kalam kabut kan. Pagi-pagi tu kita relax, buka-buka Facebook, ada slot jam kongsi. Kita pun tengok, lepas tu kita pun share Okey, boleh jangan lupa esok kita pun temu janji slot jam kongsi. Okey, so kemudian ada sekolah atas talian SAT. Sekolah atas talian ni untuk para pelajar pelajaran sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Mungkin ada tanya tak ada ke Ummah Zaid ni mengajar subjek sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan? Mungkin ada yang tertanya, mungkin. Dan segala pertanyaan tu akan terjawab hari ni. Ada. Kalau nak tahu boleh kontak insya-Allah. Kami ada tenaga-tenaga pengajar yang profesional untuk mengajar, khususnya subjek SPM. Seperti contohnya biologi, kimia, fizik dan sebagainya. So kalau ada mana-mana ibu bapa yang melihat live ni, yang mungkin ada anak-anak tingkatan yang sekarang ni nak SPM, berisau sebab apa? SPM bulan 3 kan. Sekarang ni dah 23 bulan 1. Ada lebih kurang 2 bulan lagi kan. Kita nak buat pecutan terakhir untuk anak-anak kita. Mungkin ada ibu bapa yang sanggup invest. Tak kisah, yang penting anak saya ada usaha. Yang penting usaha kan. Orang kata apa? Usaha tangga kejayaan. Kalau kita tak ada usaha, tak adalah tangga tu untuk ke Menara Gading ataupun untuk kita capai kejayaan tersebut. So kalau kita ada usaha, insya-Allah Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan tangga untuk kita capai kepada kejayaan tersebut. So mana-mana ibu bapa yang melihat ni, mungkin ada anak-anak yang nak yang sekarang mungkin tahun ni nak ambil SPM, khususnya sekarang ni yang paling dekat sekarang SPM. Sangat-sangat crucial sebab apa? SPM ni adalah sijil yang sangat-sangat penting kan, sangat-sangat penting
So ibu bapa yang sangat mungkin tengah risau, tak boleh tidur lena, mimpi ngeri kan sekarang ni. Baru tidur sering SPM. Kita tak selalunya para ibu bapa atau parent ni dia lagi risau daripada orang yang mengambil peperiksaan sebagai contohnya. Macam saya je sebagai contoh. Macam saya dapat risau mak saya, ibu saya sendiri. Risau. Kita relax kan. Tapi mak kita yang gelabah. Bila nak belajar macam mana ni? Macam mana dah ready ke? Kita dah ready dah insya-Allah. Dah ready insya-Allah kan. Kita usaha ke tapi orang kata ibu bapa ni mungkin ada usaha lebih. Orang tak apa. Untuk anak-anak mereka juga sebenarnya. Biasa itu adalah orang panggil apa? Lumrah yang berlaku. Mungkin nanti bila saya mungkin ada yang dah jadi ibu bapa, ada yang belum melihat kenapa mak aku macam ni. Tapi bila dah berkeluarga nanti dia akan tahu apa hikmah, apa sebab ibu ayah kita dulu buat kita macam ni. Mesti ada sebab So anak-anak sekalian yang melihat live ni, para murid muallim sekalian, jangan putus asa. Ibu bapa kita sangat-sangat sanggup berjuang dengan kita. Sama ada secara langsung ataupun tak langsung, bekerja untuk mencari rezeki sebagainya, membantu kita untuk belajar sebagainya. So kita usaha betul-betul, biarlah usaha tu sampai kita pengsan. Biarlah sampai kita mati. Kita usaha macam mana pun. Kita usaha. Di samping itu tanda kita tanda kita bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Pertama, nikmat ibu bapa. Mungkin ada dekat luar sana tak ada ibu bapa, kita ucapkan takziah. Mungkin yang melihat ni mungkin ada setengah komuniti kita yang melihat ataupun tak melihat, yang melihat secara langsung ataupun tidak melihat live ni. Mungkin ada yang melihat lepas ni. Tak ada ibu bapa, kita ucapkan takziah, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Dan mana-mana ada ibu bapa yang melihat live ni, kita boleh kita boleh tunjukkan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada ibu bapa dengan cara apa? Dengan cara usaha kita untuk mencapai kejayaan insya-Allah. Okey, panjang. Okey, seterusnya ini adalah kata-kata daripada DRSN Pro. Boleh ikut Facebook dia ni, DRSN. Facebook dia ada dia punya page. Sekejap. Lama saya tak share skrin. Okey, ada dia punya Facebook page dia, YouTube pun ada, Instagram pun ada, Telegram pun ada. Boleh follow semua ni. Itu dia punya website. Ini adalah kata-kata, sedikit perkongsian dia buat macam ni. Okey, respon dan ability. So bila respon dan ability, kita respon dan ada ability yang kita gabungkan menjadi responsibility. Okey. So ada lagi, ni basic exercise ni tahun lepas punya. Okey, ni kata-kata. Okey, so ini kami punya menu. Course kategori UGC Community Sekolah Atas Alias Sri Serius Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Sri Umar Zaid Serius. Okey, ni kita baca sikit deskripsi maya. Our education system will provide a transparent learning environment flexibly, creatively, responsibly and progressively. Offer instructional program to develop an enriched learning community that promotes academic achievement, leadership and Islamic values, especially in developing the individual's potential to meet the religious and national aspiration. National aspiration. Okay. So ini dalam bahasa Inggeris. Kalau nak minta saya translate, masya-Allah nanti nanti kita bahas sesi translate diskusi maya sahaja. Course kategori ni saya boleh translate kategori course ataupun mata pelajaran sebagainya, menu dan sebagainya. Okey, so ini info, boleh tekan di RSM Pro by DNF ni Umar Zaid Center. Umar Zaid Center ni bila kita klik, kita akan automatic kepada Umar Zaid punya website. Yes, website. Umar Zaid website. Okey, Umar Zaid website. Okey. So kita tak nak sembang pasal website Umar Zaid hari ni, kita nak sembang pasal diskusi maya. Okey, sini contact us. Ini nombor phone. Ini nombor phone. Okey, kemudian ni ada Facebook, Twitter, kami ada Twitter, Twitter. Seperti mana tengok dalam poster ni, ada YouTube, ada Instagram, ada Telegram dan Facebook. Twitter pun kami ada. Boleh follow follow. Follow. Siap-siap. Instagram pun ada. Okey. Ni kat sini. YouTube,
Twitter, Telegram, Instagram and Facebook. Omar Zaid Center. Okay, so untuk masuk untuk para pelajar Sekolah Rendah Islam Omar Zaid, kami akan berikan setiap pelajar username dan juga password. Okey. Sebagai contoh, bila kita boleh tekan login di sebelah kanan atas. Kalau live ni atas ni, atas ni, betul. Atas ni, atas kepala saya ni ada you are not logged in. Kita kena login dulu untuk masuk ke dalam interface yang betul-betul sebagai salah seorang kita mungkin pelajar dan sebagainya. Mungkin pelajar masuk interface pelajar lah. Kalau saya sebagai cikgu, kita akan masuk interface cikgu. Okey. So saya akan masukkan salah satu ID student kita. So saya tak akan share screen lah. Sebab apa? Untuk menjaga privacy dan sebagainya. Okey, sekejap saya login dahulu. Login dahulu. Okey. Login dahulu. Okey. Sekejap saya share screen. Okey. Ini itu adalah Nur Syamimi Zahra. Tahniah terpilih pada pagi ini untuk jadi model secara online di diskusi maya. Okey. Nur Syamimi Zahra ni adalah salah seorang student kita. Adik Nur Syamimi, kalau melihat live ni boleh lambai sikit kan? Ke komen ke mungkin ada mungkin ibu atau ayah tuan-tuan dan puan-puan, tuan atau puan yang melihat live ni, ibu atau ayah kepada Nur Syamimi ni boleh respon. Sebab apa? Anak tuan dan puan terpilih pada pagi ni untuk jadi model. Okey. So, ini adalah salah seorang ID salah seorang daripada student kita, Nur Syamimi, student darjah 1. Okey. Okey, kita login. Okey, bila login, Nur Syamimi Zahra Ayub. Okey, bila login, setiap kali login yang baru ataupun kita akan beri username dan password yang panggil untuk login guest yang barulah, maksudnya sebab kita first time nak guna kan. So bila kita masuk, apa yang terjadi adalah diminta untuk tukar password. Tukar password. Okey, tukar password. So setiap bila dah masuk nanti kami akan beri username dengan password yang default ni apa benda bahasa Melayu dia? Password yang semua orang akan gunakan. So perkara pertama adalah kita kena change password. So saya akan change kat sini. Itu itu tugas kepada mungkin ibu atau bapa yang ibu atau bapa Nur Syamimi ni melihat live ni. Saya takkan tukar, jangan risau. Saya hanya nak tunjuk saja bagaimana apabila berlakunya login. Apa yang berlaku? So bila login, dia akan keluar username Nur Syamimi Zahra, kemudian current password yang kami akan berikan nanti pada ibu bapa, ID username dan juga password. So letakkan current password, lepas tu letakkan new password. Dua kalilah, macam kita login sign up Facebook dan sebagainya. Caranya sama saja. Kemudian lepas dah login, barulah boleh masuk ke dalam diskusi maya tersebut. Okey. So, itu je saya nak tunjuk hari ni. Bila dah tukar password, okey, ini adalah sekejap saya nak share. Saya login sebagai tenaga pengajar. Saya punya akaun lah. Okey. Okey, so saya dah dah save password semua. So kita login. Okey, ini gambar saya Ahmad Nazif bin Muhammad Amin. Nama saya Ahmad Nazif bin Muhammad Amin, tapi boleh panggil saya Muallim An-Nazif. Kemudian okey. So bila kita dah login nanti, kita akan nampak profile, grades, message, preference, logout ni untuk keluar lah. Okey.
So kat sini pun kita ada menu. Site home, private file, my course, UCC online office, UCC cafe. Ada cafe. Cafe ni untuk apa panggil, kita akan buka, kalau contoh nanti kita ada buka sekolah, kita akan buat apa panggil, order makan. Biasanya kalau sekarang ni sekolah-sekolah yang sebelum macam tahun lepas, ada sekolah-sekolah yang diberi kelonggaran untuk buka kan, waktu PKP. Tak silap saya start bulan berapa hari tu. Ada sekali tu diberi kelonggaran untuk buka sekejap. Ada sekolah-sekolah yang dia dah siap order untuk makan untuk anak-anak murid ataupun anak-anak kita makan di dalam darjah. Tinggal dia nak duduk, makanan tu datang, makan. Samalah macam mana UCC Cafe ni, kita akan buat begitu. So ibu bapa boleh order. Contoh untuk esok boleh order kat sini. Boleh order kat diskusi maya. Dahsyat kan. Wow. So boleh order dekat diskusi maya. Okey, so kat sini ada site home calendar. Ini kalender. Di sini kalender ni kita akan update setiap aktiviti. Sebagai contoh, mungkin cuti dan sebagainya. Mungkin ada contohnya kita ada apa panggil, pecutan terakhir. Mungkin untuk PSRA dan IPKK kita akan ada mungkin dalam hujung-hujung tahun sebelum peperiksaan. InsyaAllah kalau peperiksaan ada tahun ni, kita akan buat satu macam pecutan terakhir. Pecutan terakhir sebagainya. Biasalah macam anak-anak kita SPM, PT3, IPSR pun sama. Kita akan buat sama juga untuk para pelajar kita, para murid kita untuk IPKK dan PSRA. Kita akan buat pecutan terakhir, kelas tambahan dan sebagainya. Kalau tak boleh mak secara offline, kita akan buat secara online. So segala makluman akan ada kat sini. So boleh kami akan maklumkan melalui diskusi maya sajalah. Okey. So ini profil. Ini profil saya. Ini gambar saya. Gambar saya ni ini je lah gambarnya. Kan? Ada je gambar lain, tapi saya nak letak gambar ni. Okey. Ni email address saya. Kemudian kat sini banyak lah. Okey, so ini subjek-subjek Jawi, Iqra' dan Hafazan, tilawah Quran, khat dan imla dan sebagainya. Okey. So kalau kita kembali balik tadi kepada saya punya dashboard ataupun saya punya main menu ni asal. Okey. Kat sini ada beberapa subjek yang saya yang saya sebagai tenaga pengajar. Mungkin ada para bapa yang tak tahu saya mengajar apa. Okey. Untuk pengetahuan para bapa sekalian, saya mengajar subjek tajwid. Subjek tajwid dan tauhid. Kemudian saya ajar subjek sirah. Itu yang main saya. Maksudnya yang asal yang saya pegang, tajwid, sirah dan juga tauhid. Tauhid. Dan kebanyakannya kalau tajwid saya pegang daripada darjah 3 sampai darjah 6, sebab tajwid memang darjah 3 sampai darjah 6. Kemudian tauhid pun saya tak pegang 1 dan 2, saya pegang 3 sampai 6 juga. Kemudian mungkin ada anak-anak muallim yang nampak muallim masuk kelas darjah 1 dan sebagainya. Muallim akan masuk juga, tapi bukanlah muallim yang pegang kelas tu. Maksudnya muallim akan mengajar juga, tapi bukanlah orang panggil main course yang muallim ajar. Mungkin side course saja, macam itulah. So main course-nya tajwid darjah 4, darjah 3 sampai 6 saya akan mengajar. Darjah tauhid darjah 3 sampai 6 juga. So saya lebih pegang kepada anak-anak murid yang ambil UPKK dan PSRA. So anak-anak murid muallim yang melihat live ni akan yang anak-anak murid yang muallim yang ambil UPKK dan PSRA, entum akan jumpa dengan muallim selama 4 tahun berturut-turut. Okey, jangan muak. Okey, insya-Allah muallim akan cuba sedaya upaya supaya tak bosan melihat muka muallim. Muallim akan cuba ubah personality, penampilan dan sebagainya. Okey. So kita usaha sama-sama, walaupun muallim lagi, tak ada orang lain ke kan. Tapi insya-Allah yang penting bukan orang yang mengajar, yang penting adalah konten ataupun ilmu yang diberi oleh orang tersebut. Sebagai contoh, sebagai satu kisah di mana pada zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia ada satu kisah tu, Imam Syafi'i diajar perbezaan antara anjing jantan, anjing betina, dan yang mengajar tersebut bukanlah orang yang power ataupun orang yang berilmu, orang biasa-biasa je.
Dalam kalangan orang yang nak dibandingkan Imam Syafi'i itu sangat-sangat tinggi darjat dia berbanding dengan orang yang mengajar atau beri ilmu tersebut. Tapi Imam Syafi'i sangat-sangat bersyukur pada dia. Sebab apa? Sebab ilmu yang diberikan bukanlah orang yang mengajar tersebut. Nah, dan samalah macam macam berlaku yang saya terangkan tadi. Tak penting siapa yang mengajar. Yang penting adalah ilmu yang diajar tersebut. So macam mana kita manfaatkan ilmu yang diberikan tersebut, itu yang lebih utama. Okey. So inilah dia punya interface dia. Interface main menu dia bila kita dah login. Di sini ada nama, lepas tu ada message, lepas tu ada toggle notification ni. Kalau contoh kita letakkan dekat menu ni, kena hantar tugasan dan sebagainya, toggle ni dia akan berkeluar beberapa macam contoh kena hantar, ada due date kerja-kerja dan sebagainya, latihan-latihan yang kita berikan. So ada due date yang perlu dihantar, akan keluar di toggle notification. Okay, so timeline ni sama, upcoming activities pun sama. Dia akan update melalui kalender, aktiviti ataupun latihan, subjek yang berkaitan sebagainya, kerja-kerja yang perlu disubmit ada di sini. Okey, private file ni private file lah. Maksudnya sebagai contoh macam saya ada private file lah sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang staff seorang Islam Azad. Ini adalah interface sebagai seorang cikgu ini interface saya. Interface saya. Okey. So ini ada kalender. Kemudian upcoming event. Upcoming event ni akan datang. Upcoming event ni selalunya kalau contoh minggu depan kan. So minggu yang sebelum tu dia akan tunjukkan upcoming event. Okey. Itu sahaja untuk kita punya taklimat penerangan pada hari ini. Okey, yang melihat live hari ini, dah selesai kita punya taklimat penerangan. So selamat datang sekali lagi, dan nak habis pun selamat datang, tapi tak ada masalah. Baru nak tengok pun tak ada masalah. Nanti boleh tengok balik live ni. Okey, mana-mana para ibu bapa yang melihat live ni boleh share, sempat lagi nak share. Okey, sebelum saya nak tamatkan, saya nak kongsi sedikit untuk para ibu bapa dan anak-anak muallim sekalian. Sepanjang kita menjalankan PDPR ni, pertama kita kena ada adab. Mungkin benda ni pernah dikongsikan dengan semua. Kena ada adab dia. Adab dari segi apa? Dari segi sebagai seorang cikgu terhadap murid, dan murid kepada cikgu. So macam mana nak jaga adab saya sebagai seorang muallim atau cikgu yang mengajar pada anak-anak murid muallim nanti? Okey. Pertama, muallim akan cuba untuk timbulkan suasana yang interaktif kan. Beza dengan bersemuka ni kita boleh seronok kan. Kita tunjuk ekspresi seronok pun kita jadi seronok kan. Tapi bila online ni kita tak nampak. Kadang-kadang internet sekat. Kan. Kita dah cakap banyak tapi disebabkan internet kita macam jadi anak-anak murid kita macam kenapa muallim ni kan? Kenapa muallimah ni kan? Sebabkan internet dia jadi stuck. Jadi kita tak boleh nak buat apa kalau sebab apa benda tu melibatkan traffic internet dan sebagainya. So kita cuba untuk usahakan dari segi saya sebagai muallim, kita akan cuba sehabis baik untuk sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Kita akan manfaatkan masa betul-betul. Kalau boleh muallim dah cuba untuk kita manfaatkan dan minta kepada murid-murid yang melihat live ni, mungkin para ibu bapa, tolong mohon para ibu bapa untuk bantu kami juga. Dari segi apa? Dari segi responsif, ataupun tolong, mungkin ada anak-anak kita yang tak tahu macam mana menggunakan teknologi, mungkin kita boleh bantu dan sebagainya. Mungkin kita boleh pantau. Mungkin ada para ibu bapa yang melihat live ni, saya tak boleh nak pantau, saya kerja. Tak apa, tak ada masalah. Kita educate. Kita pesan kepada anak kita, okey, nanti live dengan muallim buat macam ni. Ajar. Kita educate anak kita. Jangan kita kita hentam kata kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jangan. Sebab kita educate mereka. Sebab mereka pun baru
Mereka dah bergelumang, tapi mungkin ada setengah tu baru lagi nak berjinak-jinak dengan teknologi. Samalah macam para muallim para pendidik di luar sana. Mungkin kami di Umar Zaid dah bukan nak kata biasa, tidak. Tapi orang kata apa, kami dah pernah buat kelas online ni. Mungkin mungkin kaedahnya pun mungkin nak kata dah biasa, kami pun masih sedang dalam proses pembelajaran lagi. Untuk apa kita jalankan pendidikan secara berteknologi, pendidikan secara online ni. So mungkin ibu bapa boleh bantu kami juga. Dan kami akan bantu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bantu antara satu sama lain, kita support antara satu sama lain. Sekiranya ada masalah, kami akan support. Dan kalau kami ada masalah, kami minta ibu bapa untuk support kami, insya-Allah. Dan bukan setakat kami saja di Umar Zaid, bantu juga pendidik di luar sana. Kalau boleh jangan terus kita nak hentam mereka. Mungkin kita sebagai pendidik jangan terus nak kata apalah parent ni tak ada usaha dan sebagainya. Tidak. Tapi kita bantu sama-sama. Kita tanya kenapa tak join kelas. Mungkin ada setengah ibu bapa yang ada masalah dari segi internet dan sebagainya. Kita tanya, mungkin pihak sekolah boleh memberi inisiatif ataupun langkah bagaimana nak bantu keluarga tersebut. Mungkin tak ada masalah device, kita bantu. Mungkin kalau dari segi guru pula, masalah internet dan sebagainya, kita kena faham. Itu adalah satu benda secara teknikal. Masalah-masalah teknikal ni kita kena akur. Sebab apa? Kita dah usaha untuk buat kelas online, tapi masalah teknikal seperti tak ada device, tiba-tiba trafik tinggi. Biasa trafik sekarang kan, trafik internet dan sebagainya, menyebabkan mungkin kelas tu jadi macam awkward. Kelas tu macam jadi apa ni kan? Apa ni? Anak-anak kita pun jadi macam tak selesa. Tapi mohon ibu bapa yang melihat live ni bantu. Bukan setakat bantu kami di Umar Zaid Center, di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, tapi juga membantu para pendidik kita di luar sana. Kita bagi support pada mereka. Kita beri kata-kata positif kepada mereka. Jangan kita terus condemn, kita terus kenapa macam ni. Saya faham. Mungkin disebabkan mimpi ngeri tahun lepas menyebabkan para ibu bapa ni ada perpandangan sinis kepada para pendidik yang kat luar sana. Tapi orang panggil apa? Yang lepas biar lepas. Kita pandang yang sekarang. Kalau boleh daripada sekarang ni kita pandang ke hadapan. Yang belakang jangan diulang kembali. Kita belajar daripada kesilapan lalu. Semoga akan datang kita akan lebih maju. Dah macam kata-kata dah kan. Okey. Jangan pandang pada kesilapan lalu. Moga-moga dengan asbab tersebut kita akan lebih maju, insya-Allah. Itu saja pesanan daripada saya, sedikit perkongsian taklimat berkenaan dengan diskusi maya. Mungkin ada para ibu bapa yang tak jelas, tak ada masalah, boleh tanya di ruangan komen. Insya-Allah di ruangan komen mungkin nak tanya macam mana nak dapat username, password dan sebagainya. Insya-Allah kami akan update. Kami akan update dengan ibu bapa berkenaan dengan username dan password tersebut secara personal maksudnya setiap para pelajar tu ada dia punya password dan username tersendiri kami sediakan. So saya ucapkan selamat bekerja, selamat ber-PKP. Ini 2.0 macam 3.0 je. 2.0.1 point 2 dalam golongan 2. Sebab apa 2.0 hari tu dah daripada sampai 26 Februari, kemudian disambung 26 Januari, kemudian disambung sampai 4 Februari. So saya ucapkan salam PKP 2.0 kurungan 2 part 2. Hari tu part 1, ni part 2. So semoga kita terus istiqamah dalam menjaga kesihatan, dalam menjaga SOP, dalam menjaga hubungan antara kita sebagai ibu bapa dan juga kita sebagai pendidik. Kita bantu antara satu sama lain. Dengan bantuan tersebut mungkin insya-Allah usaha itu adalah usaha kita. Kita usaha, kita doakan supaya generasi kita dah usaha ni. Kita dah buat kelas online, PDPR dan sebagainya. Mungkin agak susah, mungkin agak baru, tapi tak ada masalah. Kita usaha. Biarpun sedikit, janganlah kita mengungkit. Walaupun sedikit, jangan kita mengungkit. Kalau boleh jangan berlepas tangan. Kita usaha macam apa, yang penting ada usaha. Mungkin ibu bapa kat luar sana tak nak tengok pun perfect dan sebagainya. Yang penting ada usaha untuk para pendidik di luar sana, usaha untuk ajak anak-anak
masyarakat di luar sana, anak-anak generasi kehadapan ni, untuk apa? Untuk menimba ilmu, pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk generasi akan datang juga sebenarnya. So kita usaha. Lepas kita dah usaha, apa tadi? 3 elemen kan? Usaha, doa dan tawakal. Lepas kita dah usaha, kita doakan. Kita doakan para muallim kita supaya sentiasa sihat. Sebab apa? Bila kata sakit, siapa nak ajar? Betul tak? Siapa nak ajar anak-anak kita? Kita doakan supaya para muallim kita sihat. Supaya bukan setakat sihat, bahkan diberi semangat. Diberi semangat dan juga roh dalam mengajar. Roh ni soul lah, soul dalam mengajar. Susah sebenarnya nak mengajar online ni, kena ada soul. Susah sebenarnya, tapi kita kena usaha. Usaha macam mana pun kita kena usaha. So para ibu bapa di luar sana, kita sama-sama cuba berganding bahu antara para pendidik dan para ibu bapa sekalian. Kita berganding bahu untuk kita membantu generasi akan datang ni, supaya akan datang pengganti generasi kita akan lebih maju dan lebih hebat daripada kita. Dan pendekatan yang diberikan mestilah sesuai dengan zaman sekarang. Okey. So pesanan terakhir pada para ibu bapa dan para pendidik, insya-Allah kita sama-sama doakan kepada anak-anak murid kita supaya lebih cemerlang dari segi pembelajaran, bukan setakat pembelajaran, kehidupan mereka. Dan sama-sama kita doakan kepada masyarakat kita, terutamanya frontliners kita. Saya sangat-sangat bila tengok video, ada satu video tu dia tunjukkan macam mana frontliners dah penat dan apa sebagainya, dah letih. Sebab apa? Sebab kan makin hari makin tinggi. Sedih kita tengok dekat YouTube kan, orang hantar sebagainya. Jadi sebab lah kan. Okay, so kita doakan supaya frontliners kita diberikan kekuatan, kesabaran. Dan mereka ni lah pejuang backdrop yang kita tak nampak. Mungkin kita janganlah terus, mungkin ada setengah tu, aduh saya tak dapat pekerjaan, aduh masya-Allah. Bersyukurlah kita diberi kesihatan. Nikmat kesihatan tu lebih penting daripada segala-galanya. Kalau kita tak sihat, kita nak kerja macam mana walaupun kita bekerja? Betul. Mungkin orang kata saya tak ada pekerjaan, berhenti pekerjaan. Allah Subhanahu, masya-Allah, banyak sebenarnya cara untuk kita bekerja. Mungkin dari segi kita kena usaha mungkin lebih sikit kan, untuk musim-musim macam ni sebagainya. Banyak cara. Yang penting kita ada usaha. Lepas kita usaha, kita doa, dan last sekali kita tawakal. Moga-moga Allah redha, moga-moga Allah rahmati kita, insya-Allah. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Pesanan terakhir tadi. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video hari ini. Mula-mula seronok, lepas tu tiba konten, lepas tu tiba serius, lepas tu tiba last sekali seronok balik. Itu orang panggil apa? Ombak. Apa yang panggil lah? Itu cara untuk kita mungkin boleh gunakan semasa dalam PDPC. Mula-mula seronok, lepas tu tiba serius belajar, tiba nak habis tu jadi seronok balik. Kita buat aktiviti dan sebagainya. Ini adalah cara mungkin boleh kita benchmark. Benchmark ni boleh kita ambil sebagai salah satu kita punya pemanggilan. Kita boleh ambil cara yang saya gunakan ni untuk kita gunakan dalam PDPR kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak menonton. Saya doakan supaya kita semua sihat, dan kita akan jumpa lagi pada esok hari bersama saya dalam slot Jom Kongsi. Jom Kongsi pada jam, insya-Allah pada pukul 9 pagi. Dan di mana, tajuk apa, saya akan update insya-Allah. Saya akan keluarkan poster insya-Allah. Di mana? Di Facebook Umar Zaid Center. Dan terima kasih sekali lagi kepada para ibu bapa yang mendaftarkan anak mereka di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, dan yang masih belum mendaftarkan anak-anak di mana-mana sekolah. Mungkin ada yang masih tercari-cari. InsyaAllah kami di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid sedia membantu. Ada masalah, insyaAllah kita akan cuba sama-sama bantu. Masalah dari segi masa, kewangan dan sebagainya, kita faham situasi sekarang ni. So boleh insyaAllah kami akan cuba bantu
sedaya upaya mungkin. Yang penting ada usaha, kemudian lepas kita usaha, kita doakan antara kita, kemudian kita tawakal kepada Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.